Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey. So hari ini kita akan masuk topik seterusnya, sokongan dan pertumbuhan. Okey. So semua nampak Okey, slide hari ini. Okey, so hari ini kita akan masuk bawah topik fungsi sendi, otot dan pergerakan. Okey, fungsi sendi, apa fungsi otot dalam pergerakan seharian kita. Okey, so cikgu teruskan. Okey, pergerakan manusia. Okey, pergerakan manusia. Okey, hari ini kita tertumpu kepada manusia Okey, sebelum ni kita dah bincang pasal haiwan. Okey, so kelas hari ini berkenaan dengan manusia. Okey. So pergerakan manusia terbagi kepada dua. Okey, macam mana kita bergerak, okey, apa organ apa yang membantu kita bergerak. Okey, itu adalah kita panggilkan sebagai sistem rangka dan sistem otot. Okey. So ada dua jenis, sistem rangka dan sistem otot. Okey. So sekarang ni kita tengok apa maksud otot. Okey, apa yang dimaksudkan dengan otot? Okey. Okay, so tengok apa yang dimaksudkan otot. Otot ni adalah tisu-tisu yang berbentuk macam gentian. Gentian tu macam gentian berbenang. Okay, awak bayangkan berbenang. Okay, berbenang tu panjang kan? Panjang dia lurus selari. Okay, kalau kita susun benang tu banyak-banyak-banyak. Okay, kita potong banyak-banyak-banyak. Okay, dia selari kan? Okay, so dia terdiri daripada gentian. Okay, dia sebenarnya adalah tisu yang terdiri pada gentian yang selari antara satu sama lain. Okay, so kalau kita tengok, kalau kita boleh buka kita punya lengan ni, okay, kalau kita boleh kita bedah lengan kita, kita akan nampak banyak gentian dekat sini. So gentian ni kita namakan sebagai otot. Okay, so sekarang ni untuk manusia, okay, kita ada dua jenis otot yang berantagonis. Berantagonis tu maksudnya dia berfungsi tapi berlawanan. Okey, macam cacing hari tu. Okey, kita ada otot mengendur dan ni kan membujur kan. Okey, sama juga macam ni. Okey, so otot bicep dan otot tricep. Okey, otot bicep, kita nampak otot bicep. Otot bicep ni sebelah dalam. Dekat sebelah dalam lengan ni. Dekat sebelah dalam. Otot tricep sebelah luar. Okey, so otot ni dia berfungsi, otot ni sebenarnya adalah gentian-gentian berbenang macam berbenang Okey, gentian-gentian ni dia berfungsi berlawanan. Kalau satu mengecut, satu akan mengendur. Dia tak boleh dua-dua mengecut. Kalau dua-dua mengecut, habislah lengan, habislah tangan awak. Okey, so sekarang ni otot bicep dan otot tricep. Okey, contohnya kita tengok kita cuba bengkokkan lengan. Kita bengkok. So ini adalah otot bicep. Bicep ni dia akan mengecut. So bila mengecut, tangan kita boleh bengkok. Otot bawah ni tricep. Tricep ni dia akan mengendur. Mengendur tu dia jadi lagi memanjang. Okay. So kalau kita tangan kita kita nak luruskan, kita straight hand. Okay. Luruskan. So otot bicep ni dia akan mengendur. Otot tricep ni dia akan mengecut. Okay. So tindakan dua otot ni adalah berlawanan ataupun berantagonis. Okay. Okay, boleh kan? Okay, next. Okay, so kita tengok tadi otot. Okay, otot yang pertama. Okay, sekarang adalah sendi. Sendi. Apa maksud sendi? Okay, kita selalu cakap sakit sendi lah. Alah, sendi luka lah, macam-macam. Semua. Okay, so sekarang ni apa maksud sendi? Okay, sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Okay, dua atau lebih tulang. Okay, awak bayangkan dua tulang awak nak bertemu. Okay, so tempat pertemuan dia tu tulang dengan tulang tu adalah sendi. Okay, so kita ada dua jenis sendi. Tadi otot, sekarang sendi. Okay, sendi, ada sendi bergerak, ada sendi tidak bergerak. Okay, sendi bergerak dan sendi tidak bergerak. Okay, so kita tengok sendi bergerak. Apa maksud sendi yang bergerak? Okay, apa maksud sendi yang bergerak? Okay, sekarang ni sendi yang bergerak, okay, contohnya awak bayangkan sendi, dia bagi contoh sendi ansel. Ansel awak bayangkan sendi macam pintu kan? Okay, pintu atau tingkap kan? Tingkap kita boleh tolak-tolak kan? Pintu pun boleh tolak-tolak kan? So dia boleh bergerak. Okay, dia boleh benarkan anggota tu bergerak. Contoh pintu tu,
Kan dia ada sendi ensel kan, dia macam ensel kan. So ensel tu dia benarkan pintu tu kita boleh buka tutup. Macam tu juga. Okay, so dia boleh benarkan otot tu bergerak. Okay, so next. Okay, kita tengok pula. Okay, sendi yang tidak bergerak. Okay, sendi yang tidak bergerak, sendi yang tidak benarkan anggota tu bergerak. Okay, contohnya dekat tengkorak kita. Kepala kita ni, okay, ada tengkorak kan? Tengkorak kita ni. So, dalam ni ada sendi-sendi tau yang menyambungkan tulang dengan tulang. Tulang dalam otak tengkorak ni. So, sekarang ni, dia tak benarkan bergerak. Awak nampak ke kepala awak ni boleh berpusing, tengkorak awak ni? Kepala-kepala lah. Tengkorak awak ni boleh kita lipat. Tak boleh kan? Nampak tengkorak kita ni boleh kita split dia, tak boleh kan? Okay, yang pusing-pusing tu adalah leher kita. Okay, so ini adalah sendi yang tidak bergerak. Okay, so sendi ada dua, sendi bergerak dengan sendi tidak bergerak. Otot tadi ada dua, bicep dengan tricep. Okay, okay, so sendi tu pertemuan dua tulang. Okay, kalau otot tadi apa tadi? Otot tadi? Okay, okay, otot tadi apa tadi? Otot? Dia adalah gentian. Okey, gentian yang bentuk macam berbenang. Awak bayangkan berbenang. Okey, so kena ingat Okey, so sekarang ni next. Okey, so kita tengok. Okey, ini yang ketiga. Ketiga adalah ligamen. Okey, ligamen. Okey, apa maksud ligamen? Okey, so sekarang awak tengok Okey, ini adalah kita punya pertumbuhan pergerakan dalam manusia. Okey, so kita tengok. So ini kita tahu otot bicep, ini otot tricep. Okey. So sekarang ni kita tengah masuk ligamen. Okey, ligamen. So ligamen, okey, awak nampak kan tadi sendi. Nampak sendi kan? Sini adalah sendi. Sendi tu kita nampak kita punya tangan ataupun kita punya kaki boleh gerak. Gerak bengkok, lurus ke depan. Kaki kita boleh bengkok, okey, boleh luruskan. Okey. So semua ni adalah sendi. Sendi ensel. Sendi ensel adalah sendi yang boleh bergerak. Kalau sendi tak boleh bergerak, tadi yang tetap. Okey. So dalam sendi ni, dalam ni tengok dua tulang kan? Okey, apa maksud sendi tadi? Kita back balik. Okey, nampak sendi tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Sendi, tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Okey. So sekarang ni nampak ada dua tulang. Okey, tulang yang pertama dan tulang yang kedua dan tulang yang ketiga. Sebenarnya ada tiga tulang. Satu, dua, tiga. So tiga tulang kan? Okey. So sekarang ni tiga tulang ni okey, dia bercantum. Okey, yang mencantumkan dia ni selain pada sendi di luar, di sebelah dalam adalah ligamen. Ligamen ni yang putih ni. Nampak yang putih ni. Okay. So ligamen ni dia adalah tisu. Tisu penyambung dua tulang. Okay. Dia bersifat kenyal, liat dan kuat. Okay. Okay. So bersifat kenyal, liat dan kuat. Sekejap ya. Okay. Kita tengok kawan awak ada masalah. Tak ada siapa pun allow. Okay. Sampai sini okay kan? Okay, cikgu sambung semula. Okay, so sekarang ni kita ada ligamen. Ligamen ni dia adalah tisu. Okay, kalau sendi dia sambung, dia bukan tisu, bukan gentian. Okay, so sekarang ni dia akan sambungkan tulang dengan tulang. Dia tisu. Tisu tu, okay, awak bayangkan awak makan kaki ayam kan, drumstick kan. So awak nampak dekat kaki, bukan kaki lah, dekat peha ayam tu, drumstick tu. Okay, peha dia tu macam bersambung kan. Ada warna macam bila kita masak, dia punya tu dah jadi keras. Sebenarnya sebelum kita masak, okay, sebelum kita masak, dia adalah dia macam jelly. Okay, bila dia jelly tapi dia yang kuat tau, dia liat. Okay, kenyal dan kuat. Bila kita masak, dia dah jadi keras. Itu adalah ligamen. Contoh kan, awak main futsal. Okay, futsal. So, ligamen dekat kaki awak, terkoyak. Okay, terkoyak ataupun terputus ke, ligamen ni boleh putus sebab dia menyambung. Okay, sebab itulah doktor cakap, okay, awak kena stop main. Kena rehat, okay, untuk beberapa masa untuk penyembuhan. Okay, so dia adalah penyambung dua tulang. Kalau bila dia rosak,
Okay, tak ada sambungan. Okay, so kita akan sakit. Okay, next. Okay, so kita tengok Okay, kita tengok tadi kita belajar apa tu? Sendi, ligamen, okay, dengan otot. Okay, so sekarang ni, okay, awak tengok gambar ni. Okay, tengok tadi cikgu cakap ligamen sambung tulang. Okay, so tendon, cikgu belum masuk tendon kan? Tendon, okay, kita pergi tengok tendon dulu. Apa maksud tendon? Tendon tu sambung otot dengan tulang. Okay, dia sambung otot dengan tulang. Okay, awak tengok Okay, ini otot. Otot. Otot tadi kita ada dua kan, otot bicep, otot tricep. Okay, otot bicep dengan otot tricep. Okay, lepas tu sekarang ni itu yang menyambung. Okay, otot dia sambung, tendon disambung otot dengan tulang. Tendon. Okay, awak tengok tendon. Tendon, tulang dengan otot. T, tulang, O, otot. Tendon. N ni maksudnya menyambung. Okay, N ni menyambung. Tendon. Okay, so T, tulang, O, otot. Okay, so tendon ni dia adalah tisu juga. Okay, tisu, bila kata tisu, tisu tu dia macam benda yang apa tu? Benda yang liat, yang kenyal. Okay, yang kita nampak dia macam mana cikgu nak cakap benda yang kenyal macam jelly tapi dia kenyal, dia kuat. Okay, so sekarang ni okay, beberapa kawan awak okay, kejap ada yang nak accept masuk kelas. Okay, cikgu tak terima apa-apa pun untuk cikgu accept. Okay, dekat sini. So cikgu memang tak dapat apa-apa. Okay, so Mi'raj dengan Karinata try lagi yang ini je yang cikgu terima dalam kelas. Okay, cikgu dah accept tadi. Okay, tapi tak ada kat sini. Okay, tak apa. Mi'raj dengan Harinata nanti cikgu upload link ni dekat dalam YouTube Nanti awak tengok. Okay, next. Okay, kita teruskan. Okay, so sekarang ni ingat tendon, T, tendon, T, tulang, O, otot. Okay, ingat. Dia punya tips dia. N ni menyambung. N, T, tulang, N tu dalam macam kita sebut dan. O tu otot. Senang nak ingat. Okay, tendon, tulang dan otot. Okay, yang keempat tadi kan, tendon, tulang dan otot. Okay, dia adalah tisu. Tisu yang menghubung tulang dan otot. Okay, tendon ni dia bentuk gentian yang kuat dan kenyal. Semua mesti kuat. Kalau tak kuat, awak jatuh sikit je dah koyak. Okay, jatuh yang sikit-sikit lah. Okay, dah injured. Okay, so kalau biasa ni dia kuat. Melainkan yang teruk lah baru dia boleh luka ataupun dia terkoyak. Okay, so daya pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Okay, daya pengecutan otot. Okay, otot ni dia akan mengecut, dia akan mengendur. Okay, dia akan mengecut, dia akan mengendur. So sekarang ni dia daya yang dia dapat ni, dia mengecut, mengendur ni, dia akan pindahkan ke tulang. Dia akan pindahkan daya ni ke tulang melalui tendon. Tendon ni macam jambatan, macam penghubung. Okay, macam jambatan ni dihubungkan otot dengan tulang. Okay, so kita tengok cikgu tak boleh nak ni yang boleh masuk, yang tak boleh masuk tu sebab cikgu tak dapat pun siapa yang nak allow. Okay, cikgu tak boleh nak allow. Okay, next. Okay, so kita masuk yang tadi. Cikgu flashback balik. Okay, so sekarang ni, okay, otot. Kita ada otot. Okay, gentian. Okay, so dia berpasangan. Okay, otot. Okay, next. Sendi, tempat pertemuan dua tulang. Yang kedua, okay, sendi ada dua. Sendi bergerak, tidak bergerak. Okay, next. Kita ada ligamen. Ligamen ni dia menyambung dua tulang. Okay, next. Okay, kita ada tendon. Okay, tendon tu menyambung tulang dengan otot.
Okey, menyambung tulang dengan otot. Okey. Okey, next. Kita ada rawan. Okey, apa maksud rawan? Okey, rawan ni, okey, kalau awak tengok ni. Okey, tulang. Okey, yang putih bawah ni, dia tulang juga. Tapi yang ini tulang yang keras. Tulang rawan ni biasanya struktur dia lebih lembut sikit. Okey, strukturnya lebih lembut. Dia lebih macam mana? Lebih lembut lah, lebih tak keras. Okey, dia tak berapa keras. So dia ni bertindak sebagai cushion. So sebab tu dia lembut tau. Okey, so dia sebagai pelindung terhadap sendi. Okey, pelindung terhadap sendi. Sendi tadi kita ada dua kan? Sendi boleh bergerak, sendi tidak boleh bergerak. Okey, so sendi tadi, okey, awak ingat tadi cikgu kena up nanti awak confuse. Okey, sendi. Tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Okey, tempat penumpuan dua atau lebih tulang. Okey, so sekarang ni tulang rawan ni dia sebagai cushion. Okey, cushion dia melindungi sendi dan dia melindungi tulang jugalah. Tapi yang pentingnya dia melindungi sendi. Okey, so rawan ni dia fungsi untuk mengurangkan geseran. Okey, contohnya kalau awak tahu apa tu? Awak ada atuk ke nenek ke kan ada sakit-sakit sendi, sakit lutut ni sakit, nak jalan sakit. So sebenarnya tulang rawan ni dah tak ada, dah berkurang. Okey, dah kurang. Okey, cikgu tengah kelas nanti markah apa semua lepas ni. Okey, so sekarang ni kita dalam okey, tulang rawan. Okey, tulang rawan, tulang, okey, otot. Okey, so dalam ni adalah sendi. So dalam sendi ni kita ada cecair sinovial. Okey, sendi ni. Ni sendi ni menyambungkan dua tulang. Nampak sendi? Ni sendi. Okey, sendi dia menyambung dua tulang. Okey, so dalam sendi ni kita ada cecair sinovial. Okey, cecair ni fungsinya untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Okey, dia akan licinkan. Biasanya, okey, kalau kita sakit lutut, kalau kita tengok nenek sakit lutut kan, so maksudnya dia pergi hospital, dia pergi dia akan inject cecair ni. Cecair tu adalah cecair sinovial. So fungsi dia ni sebenarnya dia akan bagi macam pelincir lah. Pelincir untuk tulang rawan. Okay, so biasanya cecair ni dah semakin berkurang. Bila faktor umur semakin meningkat, okay, cecair ni pun semakin kurang. Okay, tulang rawan pun semakin haus. Okay, so sekarang ni dia bertindak sebagai pelincir. Okay, untuk mengurangkan geseran. Okay, cecair sinovial. Okay, ingat Okay, so sekarang ni yang menyambung dua tulang sendi. Okay, lepas tu tulang rawan adalah sebagai cushion. Okay, cushion atau pelindung pada tulang. Okay, tendon menyambung otot dengan tulang. Tulang. Otot. Okay, menyambung otot dengan tulang. Okay, faham? Okay, so otot kita ada dua jenis. Otot bicep dengan otot tricep. Okay, boleh? Okay, ligamen, apa maksud ligamen? Ligamen maksudnya disambungkan tulang dengan tulang. Ingat ligamen? Okey, dia menyambungkan tulang dengan tulang. Ini tulang dengan tulang. Okey, jangan confuse Okey, next. Okey, so sekarang kita tengok masalah. Okey, masalah. Okey, sekarang ni antara masalah berkaitan dengan sendi otot yang sering berlaku ialah kecederaan pada sendi dan otot yang disebabkan oleh aktiviti fizikal dan sakit lutut di kalangan warga tua. Okey, sekarang ni kita ada dua masalah. Kecederaan pada sendi ni dan otot. Okey, sendi, awak tahu sendi? Okey, kita ada sendi bergerak dan sendi tidak bergerak. Kita ada otot bicep, otot tricep. Okey, disebabkan oleh aktiviti fizikal. Contohnya aktiviti fizikal, selalu main futsal, okey, selalu main bola, main aktiviti bersukan, okey, berbasikal. Okey, aktiviti-aktiviti ni boleh mengundang kepada kecederaan sendi dan otot. Kalau salah bertindak. Okey, lagi yang kalau di kalangan warga tua, okey, sakit lutut.
Okey, sakit lutut ni disebabkan faktor umur. Okey, faktor umur. Tapi ada juga yang dewasa pun dah start sakit lutut. Okey, so ini disebabkan faktor kekurangan vitamin, kekurangan kalsium. Okey, so terangkan cara atau kaedah yang sesuai. Okey, untuk bagi mencegah berlakunya kecederaan pada sendi dan otot. Okey, apa cara yang sesuai? Okey, apa yang kita perlu buat untuk mengelakkan sendi kita sendiri sakit, cedera? Okey, apa yang kita perlukan buat pada otot? Okey, awak tengok kalau pemain bola, pemain hoki, dia akan pakai um, ada dia pakai macam pad, okey, pad dekat lutut, dekat kaki dia, dekat buku lali dia untuk mengurangkan kecederaan. Okey, so kalau bola datang, bola datang dalam keadaan laju yang kuat. So bila terkena pada lutut, okey, masa dia nak menyepak, so kurang dia punya hentakan. Okey, so dia cuba nak mengurangkan. Okey, lagi apa? Makan makanan yang sesuai, yang banyak vitamin, okey, yang sesuai. Okey. Okey, so siapa yang tak boleh masuk, tolong check awak punya ni, cikgu memang tak ada masalah. Okey. Cikgu allow semuanya. Okey, cikgu tak ada terima lagi siapa yang nak masuk. Cikgu dah admit semua. Okey. Okey, so dekat cikgu kalau siapa yang nak masuk, cikgu akan admit saja. Okey, so kita teruskan Okey, teruskan. Okey, so kita tengok yang bersukan. Okey, tengok yang bersukan. Okey, yang nampak gambar ni kan. Okey, tengok ni. Okey, kepada yang bersukan, tengok tangan dia kan, pergelangan tangan sini. Ini pun selalu jadi kan. Awak salah, contoh awak main bola tampar, bola baling, awak nak ni kan, tampar bola kan. Okay, so sini injured. Okay, so tengok macam mana apa yang dia jadi. Sakit kan? So, okay, so kita tengok kepada yang bersukan, yang aktif sukan. Okay, kecederaan di otot disebabkan oleh apa? Okay, satu, memang dia mempunyai otot yang lemah. Okay, otot dia lemah, tak kuat. Okay, sebab tu sebab tu senang injured, senang cedera. Okay, so satu lagi, okay, sebab dia sebelum bersukan, dia tak buat stretching. Stretching tu tak buat pemanasan. Okay, contohnya sebelum lari, sebelum main bola, okay, dia tak buat stretching. Sebab tu lah pentingnya stretching. Okay, kita kena kurangkan dia punya regangan-regangan. Okay, sebab tu kita kena buat stretching. Okay, lagi satu, okay, dia tak pernah melakukan aktiviti berat. Okay, dah lama dah tak pernah buat aktiviti berat. Dah lama tak bersenam, tiba-tiba dia nak buat. Okay, tiba-tiba dia nak pergi main bola. Tiba-tiba nak main bola tampar, bola baling. Okay, main hoki. Tapi dah lama tak bersenam. Okay, so sebelum kita buat aktiviti-aktiviti yang agak lasak ni, kita sepatutnya buat aktiviti yang kurang lasak dulu, yang boleh meregangkan otot-otot ni. Faham? Sebab itulah pentingnya dalam PJK kan, dia ajar kita buat aktiviti regangkan otot. Okay, so kita nak kurangkan kecederaan. Okay, lagi sebab kita tahu bila otot tu dah lama tak aktif, tak bersenam, okay, so otot tu dia dah jadi macam lemah. Okay, macam dah pasif, dah tak kuat. Okay, bila kita aktifkan dia balik, barulah dia kuat. Okay, so lagi dia tidak menggunakan peralatan senaman yang sesuai. Okay, yang tak sesuai. Contohnya, dia tahu ototnya tak kuat, tapi dia pergi gunakan senaman ataupun peralatan senaman, dia buat macam-macam lah, guna yang lasak, okay, yang kuat. So dia ingat dia boleh, tapi sebenarnya tak boleh, dia tak mampu. Okay, mulakan dengan peralatan senaman yang biasa, yang kurang lasak. Okay, yang agak mild, okay, yang senang awak nak bersukan lah. Okay, next. Okay, kita sambung. Okay, kepada yang bersukan lagi, kita tengok. Sebab itulah, bila tiba-tiba awak tak buat stretching, tiba-tiba kan, awak rasa cramp. Okay, pernah jadi satu kes dekat sekolah kan. Okay, masa tu kita baru start senam aerobik yang mild je, macam biasa-biasa, tak ada apa pun. Okay, tiba-tiba dia angkat-angkat kaki kan, lepas tu terus cramp satu badan. Cramp kan, cramp tu maksudnya otot dia tiba-tiba dia mengecut tau. Mengecut, terlampau-lampau sangat, melampau.
tiba-tiba, okey, tiba-tiba melampau-lampau mengecut. So terus badan dia tu jadi macam uh, itu yang kita namakan cramp. Dah tak boleh nak buat apa. Bila otot mengecut, okey, otot bicep mengecut, otot tricep mengecut dengan tiba-tiba, kita dah tak boleh bergerak. Faham? Okey, sebab itu dia cramp. Terus dia akan jatuh. Tak boleh nak gerak. So masa tu kita kena ada buat tindakan lah, okey, untuk mengurangkan pengejutan otot. Okey, so next, okey, kekurangan natrium atau garam mineral. Okey, so otot ni selain dia nak kalsium, okey, otot sendi semua ni dia nak kalsium, okey, dia juga kurang natrium. Natrium tu adalah garam. Okey, garam mineral. Okey, kurang. So dia makan tak cukup zat. Okey, so kita kena makan makanan yang mempunyai garam mineral yang tinggi. Okey, last sekali, okey, kenapa berlaku masalah ni? Selain tadi masalah luaran. Okey, sekarang ini masalah dalaman. Okey, ini adalah masalah luaran yang kita nampak. Okey, luaran kita nampak, dia tak buat stretching, dia buat aktiviti berat, tak pernah senaman, tiba-tiba buat aktiviti berat. Lepas tu guna peralatan yang tak sesuai, lepas tu otot ni kita tahu dah lama tak pernah ni, memang lemah. Okey, so ini adalah masalah dalaman. Dalaman, dehidrasi. Dehydration, kurang air dalam badan, tapi nak pergi juga buat exercise. So apa jadi? Terus cramp, terus jam. Okey, otot dan sendi, ligamen semua jam. Okey? Okey, so kalau boleh sebelum bersukan, okey, apa yang berlaku jam cramp tu, okey, cramp tadi adalah kekejangan. Kekejangan tu adalah cramp So dari segi dalaman tu awak buat dulu. Okey, buat dulu. Maksudnya apa awak perlukan? Okey, agaknya nanti mungkin minggu depan, contohlah, okey, katakan minggu depan awak akan masuk larian. Okey, larian. So start daripada minggu ni awak dah makan makanan yang berkhasiat, yang banyak garam mineral, okey, minum air yang banyak, okey. So buat stretching, itu dari segi dalaman. Okey, dari segi luaran buat stretching sikit-sikit kat rumah. Okey, supaya otot tu dia tak terkejut dengan aktiviti yang awak akan lakukan selepas ini. Faham? Ini tiba-tiba awak buat aktiviti yang melasak. Otot tu akan terus terkejut. Tapi terkejut dia memang tak boleh cakap apalah. Okey, bila dia terkejut, dia kena laksanakan aktiviti yang sangat berat. So dia terpaksa mengecut. Mengecut dengan drastik, dengan tiba-tiba. Sebab itulah orang ni akan kekejangan ataupun dia akan cramp. Okay, biasa kita panggil cramp. Okay, next. Okay, so kita tengok apa masalah, okay, orang yang dah berusia, okay, masalah pada sendi dan otot. Okay, pada orang tua-tua, pada nenek, pada atuk. Okay, so kita tengok okay, masalah pertama. Kalau awak bawa atuk nenek awak pergi klinik, okay, doktor cakap, okay, atuk nenek, okay, sakit artritis. Okay, nampak artritis. Okay, artritis ni tengok fizikal tangan dia. Tangan kaki, okay, nampak? Dia punya tulang-tulang otot dia ni dalam ni, yang ni dekat sini ni. Okay, sini. Okay, dia dah, jari-jari dia ni dah membengkok tau sebenarnya. Dia membengkok sebenarnya. Dia sepatutnya jari kita boleh lurus. Tangan kita ni, tapak tangan dengan jari boleh lurus. Tapi dia membengkok. Okay, bila dia membengkok, dia buat satu benda, dia nak pegang barang pun senang jatuh. Okay, senang jatuh, senang terlepas. Okay, so dia rasa macam dia sebenarnya dalam dia punya sendi ni, dalam sendi dia ni, kalau kita boleh tengok, buka kulit ni, kalau boleh kita bedah kulit ni, sebenarnya sendi-sendi dia ni dah bengkak dan kemerahan. Okay, kenapa dia kemerahan? Sebab dia meradang. Okay, meradang. Contohnya, bila kita pergi klinik, kita cakap kita sakit tekak. Okay, sakit tekak. So, doktor check tekak kita. Okay, doktor check, doktor tengok, oh tekak awak meradang. Meradang tu maksudnya tekak awak tu dah kemerah-merahan. Bila dia tekak yang normal, dia sebenarnya dia pink. Okay, dia bukan putih lah, pink. Okay, bila dah kemerahan, maksudnya dia tengah meradang. Meradang tu maksudnya dia ada jangkitan bakteria. Okay, so sekarang ni, sendi dalam tangan dia ni, dia meradang. Bila meradang, dia akan menjadi merah. Kita tak nampak daripada luaran.
kita nampak dia jari-jari dia membengkak dan macam memendek, macam merekod-rekod lah. Okey, macam merekod-rekod macam ni kan. Okey, so sekarang ni sebenarnya sendi dia tu dalam dah bengkak, dah kemerahan, meradang. Okey, so dah susah lah, dah susah nak dibetulkan sebab faktor umur, faktor kurang makanan yang berkhasiat. Okey, so doktor akan bagi ubat. Okey, so tengok lagi. Okey, awak tengok Okey, apa lagi yang berlaku? Awak tengok penyakit ni. Osteoarthritis. Osteoarthritis dengan arthritis rheumatoid. Okey, arthritis rheumatoid ni. Tengok, ini healthy joint. Ini yang sihat. Nampak yang sihat? Okey, tulang dengan tulang. Lepas tu kita ada rawan. Lepas tu sendi. Ini adalah tendon. Tendon tu menggabungkan atau menyambungkan otot dengan tulang. Okey, faham? Okey, ni tulang dengan tulang. Yang menyambungkan tulang dengan tulang adalah sendi. Okey, so sekarang ni dalam ni adalah rawan. Yang putih ni adalah rawan, tulang rawan. Okey, so sekarang ni apa jadi pada osteoarthritis? Okey, kemusnahan rawan. Nampak? Tulang rawan ni dah tak ada dah, warna putih. Nampak warna putih ni? Ini adalah tulang rawan. Tulang rawan tadi fungsinya sebagai cushion. Kan, cushion dia maksudnya dia mengurangkan geseran. Okey, dia nak mengurangkan geseran antara tulang dengan tulang. Okey, so sekarang ni bila tak ada tulang rawan, tulang ni, tulang yang atas dengan tulang yang bawah ni, dia akan bergeser. Dia bila bergeser macam ni sakit. Okey, nak bergerak pun susah. Okey, bila bergerak sikit kita nak bengkokkan sikit macam ni, sakit. Dia berlanggar. Okey, berlanggar antara satu sama lain. Okey, so dalam ni kita ada apa tadi? Dalam ni kita ada ligamen, kita ada cecair tu kan. Cecair tu pun dah semakin berkurang. Okey, cecair tu nampak semakin berkurang. Sepatutnya yang normal cecairnya banyak, tapi cairnya semakin berkurang. Okey, ingat yang ni tadi. Okey, sekejap. Okey, ni cecair synovial. Okey, tulang rawan tadi ni yang dah habis. Tulang rawan tu dah haus. Dah haus tu maksudnya dah habis. Okey, lepas tu cecair synovial ni pun semakin berkurang. Cecair ni sebagai pelincir. Okey, so apa jadi? Okey, so kita tengok ligamen, menyambung. Setakat tinggal ligamen sahaja. Ligamen pun bila faktor umur, ligamen pun dah tak kuat, dah tak kenyal. Okey, so sekarang ni sendi yang bergerak tadi, yang benarkan, contoh sendi answer tadi, bergerak kan? Okey, ni bergerak. Contoh lutut kita boleh bengkok, boleh lurus. Okey, dia pun akan mengalami kecederaan. Okey. So kita tengok. Okey, kita tengok rheumatoid arthritis. Okey, ini bahasa Inggeris, ini bahasa Melayu. Okey, so keradangan membran synovial pada sendi tangan dan sendi kaki. Okey, maksudnya pada ni membran synovial, masa cecair synovial tadi. Cecair tadi nampak? Ni cecair ni, nampak warna merah. Okey, cikgu balik cecair tadi. Okey, ini cecair tadi kan? Cecair synovial, cecair ni. Cecair ni dia sebagai pelincir. Sekarang ni cecair ni meradang. Maksudnya ada jangkitan dekat dia. Oh, jangkitan. So, bila ada jangkitan bakteria, dia tak boleh berfungsi dengan baik. Dia tak boleh bertindak sebagai pelincir. Cecair ni sebenarnya dia bekalkan nutrien kepada tulang rawan. Okey, bekalkan nutrien. So, bila cecair ni dah ada masalah, dah ada meradang, dah ada jangkitan. So, cecair ni dia tak boleh bekalkan nutrien pada tulang rawan. So, tulang rawan pun akan ada masalah. Okey, so kita tengok Okey, nampak? Tulang rawan pun dah berjangkit, ada masalah. Okey, nampak cecair ni. Okey, cecair yang dah infection. Cecair synovial. Okey, membran synovial ni, keradangan membran synovial. Okey, maksudnya membran ni meradang. So, mengibatkan cecair ni pun ada masalah. Cecair ni fungsinya untuk membekalkan nutrien pada tulang rawan. Okey, next. Okey,
Tengok. Okey, yang ini kepada wanita yang putus haid. Okey, wanita yang berusia atau putus haid. Okey, so kita tengok. So masa kita tengok atau kita tengok pada nenek atau ibu kita yang dah berumur. Okey, so sekarang ni sekarang ni bila dia dah 50 ke atas, okey, dia akan haid dia akan berhenti. Okey, bila haid berhenti maksudnya dia tiada hormon estrogen. Okey, perempuan kita ada dua hormon. Okey, hormon kita ada dua. Okey, salah satu adalah estrogen. Okey, so sekarang ni hormon estrogen ni dah tak ada langsung. Okey, so apa jadi? Okey, dia akan jadi penyakit osteoporosis. Okey, kita selalu dengar sakit osteoporosis kan? Okay, awak tengok ini adalah normal. Okey, normal bone matrix, tulang yang normal. Tapi bila seorang tu dah terkena osteoporosis, tengok apa yang jadi. Apa jadi di antara dia punya struktur dan tulang dia. Tulang dia dah jadi tak normal, dah tak macam tak original. Okay, so sekarang kita tengok tulang tu dah menjadi ringan. Poros. Ini namanya poros. Poros tu dia macam kita dah nampak macam batu bata, macam dah tak bercantum. Kalau macam ni kita nampak cantik je kan. Macam dia masih bercantum, ada cecair lagi, ada rawan lagi, bercantum semua kan. So sekarang ni tulang ni dah poros. Okay, so kalau sikit salah sikit bergerak, salah sikit melakukan aktiviti mudah patah. Okay, mudah patah, mudah terkehel apa semua kan. So ini berlaku sebab kekurangan kalsium. Okay, kalsium yang tinggi. Okay, so sekarang ni untuk orang dewasa, biasanya wanita yang jadi osteoporosis, banyak jadi pada wanita. Kenapa wanita kekurangan kalsium? Okay, sebab faktor yang pertama, wanita dia mengandung. Okay, dia mengandung bukan sekali, mesti biasanya 2-3 kali kan. Okay, bila mengandung, segala garam mineral, kalsium dalam badan wanita dia akan salurkan kepada anak di dalam perut, kepada fetus dalam perut. So anak tu dia dah ambil banyak kalsium pada ibu. Faham? Okay. So kalsium daripada ibu tadi dah semakin berkurang. Okay, itu baru mengandung kali pertama. So bila mengandung kali kedua, anak yang kedua pun dia ambil kalsium pada ibu lagi. So sekarang ni ibu tu akan semakin berkurang kalsium. Okay, so sekarang ni kalau ibu tu dia tak menjaga pemakanan dia, tak makan makanan yang mengandung garam mineral yang banyak, so kalsium dia akan semakin kurang. Sebab itulah bila wanita yang dah berusia, yang dah putus haid, dia senang mengalami penyakit osteoporosis. Lelaki pun ada tapi kurang. Lebih kepada wanita. Next. Macam mana kita nak mengatasi? Nampak kalsium. Kalsium tengok pada cheese, pada keju, pada susu, pada tahu, pada kekacang, garam mineral, pada sayur-sayuran, buah, vitamin. So semua ni kita bukan makan kalsium je, kita mesti kalsium, mesti combination ni dengan fosforus. Besi, zat besi, tengok kita mesti ada daging apa semua. So makanan kita sebenarnya kena seimbang. Kena seimbang, kena vitamin D untuk pembinaan otot yang kuat. So jangan pergi minum susu je, itu tak. So makanan kita mesti seimbang, ikut piramid makanan. So apa lagi? Kita nak otot kita, sendi otot kita ni sentiasa warm up, stretching. Kita tak perlu melakukan aktiviti yang berat. So sekadar kita selalu berjalan, bergerak. Bila bergerak, kita cuba exercisekan dia. So bila dah selalu bergerak, lepas tu nak berjoging, bagi yang kuat, yang dewasa, yang dah tua ni, kalau mampu berjoging, boleh pergi berjoging. So otot-otot ni, sendi ni, semua ni dia akan, dia pun sendiri akan bersenam juga. Tak adalah dia tiba-tiba kekejangan, cramp, terkejut, mengecut secara tiba-tiba. So selalulah melakukan aktiviti berjalan. Tapi dalam kelas cikgu janganlah berjalan, duduk dekat tempat, diam-diam. Bila cikgu buat aktiviti suruh berjalan, baru berjalan. Faham? Next. Tengok.
Ini adalah skeleton. Okey. Okey, sekarang ni kalau kita pergi hospital, okey, kita ada banyak bahagian kan? Pakar tu banyak pakar. Okey. So untuk pakar yang berkaitan sendi, otot ni, tulang semua ni, kita panggil pakar ortopedik. Okey. Contohnya kalau accident, tulang patah apa semua tu kan. So itu adalah pakar ortopedik. Okey. Pakar ni dia akan merawat kecederaan. Okey, yang contohnya keretakan tulang, okey, tulang patah tadi, okey, cacat, tulang belakang ada masalah, okey, kemerosotan tulang tadi, osteoporosis, artritis, okey, segala-segala benda yang berkaitan dengan otot, tulang, sendi semua adalah pakar ortopedik. Okey. So kalau nak bina kerjaya yang berminat pasal tulang ni nampak, okey, so adalah pakar ortopedik. Okey. So bahagian ortopedik pakar ni maksudnya dia dah tahu lebih mendalam pasal ortopedik. Okey, tengok next. Okey, pakar kiropraktor. Pakar kiropraktor. Okey, so pakar kiropraktor ni, okey, dia sebenarnya diagnosis. Diagnosis tu dia menganalisa. Okey, menganalisa, sekejap. Menganalisa, okey, masalah yang pesakit tu alami. Okey, so contohnya, okey, diagnosis rawatan gangguan mekanikal. Diagnosis apa masalah sistem otot, rangka tersebut, apa masalah tulang belakang, apa masalah sendi, apa masalah ligamen dia. Okey, so ini adalah pakar kiropraktor. Okey, dia diagnosis daripada X-ray ni, dia boleh nilai. Okey, dia boleh check apa masalah pesakit ni, apa masalah patient ni. Okey, next. Okey, ahli fisioterapi. Okey, selalunya, okey, lepas dah pergi dekat pakar ortopedik, okey, pakar ortopedik dah buat treatment, okey, dah buat operation, okey, dah bagi suplemen, makan ubat, okey, biasanya suplemen vitamin. Okey, so selepas sendi, otot, tulang ni dah pulih, okey, pakar ortopedik ni dia akan transfer, dia akan pindahkan pesakit ni kepada pakar fisioterapi ataupun ahli. Ahli ni adalah staff-staff yang menjagalah. Okay, so pakar fisioterapi. So pakar fisioterapi ni dia akan buat latihan atau senaman yang ringan, yang bersesuaian dengan keupayaan pesakit. Okay, so dia try buat senaman yang sesuai, yang berkeupayaan. Awak tak boleh cakap, okay, fisioterapi saya buat kat rumah lah doktor. Oh tak boleh. Awak tak boleh buat di bawah, bukan mesti di bawah, awak kena buat mesti di bawah pemantauan pakar fisioterapi. Tak boleh buat sendiri-sendiri. Kan tiba-tiba otot-otot tadi dia akan mengecut, kejangan semula, okay, itu akan jadi masalah. Okay, so sekarang ni dia akan pastikan fungsi fizikal pesakit berada pada tahap maksimal. Okey, dia mulakan dengan aktiviti yang ringkas, yang simple. Okey, dia buat slowly. Lepas tu, okey, next appointment, dia akan buat lagi aktiviti yang medium, yang pertengahan, yang mampu. Okey, so sampailah pesakit ni boleh buat aktiviti yang pada tahap maksimal. Okey, dia akan buat ikut step by step. Okey, kalau kita buat kat rumah, kita tak tahu aktiviti tu maksimal ke medium ke yang minimum ke, kita tak tahu. Okey, so dia buat ikut step by step. Okey, so biasanya fisioterapi ni dia bukan sekali dua, dia biasa ada dia punya rawatannya akan berturutan banyak kali, sampai 10 kali. Okey, so dia ada appointment. Okey, bergantung pada aktiviti yang akan dilaksanakan. Okey, so kita tengok, okey, ini tajuk yang ni. Okey, sampai sini. Boleh sampai sini? Okey, ada masalah? Sampai sini? Okey, kejap. Okey, sampai sini ada masalah tak? Okey. So cikgu rasa cikgu stop ni dulu dan kita bincang dalam buku teks. Okey. Sekejap lagi kita sambung dengan pola pertumbuhan semula. Okey.